Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Azam Farhan bin Muhammad, nombor matrik 282801. Bersama-sama ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Farid bin Mokhtar, nombor matrik 282786, dan Siti Aisyah Fu binti Abdullah, nombor matrik 282866. Jepun adalah sebuah negara yang maju dengan pembangunan yang pesat. Jepun juga dikenali sebagai Jepang dalam bahasa Jepun yang merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Negara ini terdiri daripada sejumlah besar pulau-pulau dengan 4 pulau terbesarnya ialah Honshu, Hokkaido, Kyushu dan Shikoku. Tokyo merupakan ibu negara dan bandar utama Jepun. Jepun mempunyai sejarah yang panjang yang bermula lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Negara ini pernah mengalami zaman-zaman seperti dalam Perang Dunia Kedua yang berakhir dengan pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Setelah perang, Jepun menjalani proses pembangunan semula dan menjadi negara yang berdaya maju dalam bidang ekonomi dan teknologi. Jepun terletak di sebelah timur benua Asia dan di sebelah utara Lautan Pasifik. Jepun adalah negara yang padat penduduk dengan lebih daripada 124.42 juta setakat 1 Januari 2023. Ini menjadikannya salah satu negara paling padat penduduk di dunia. Kebanyakan penduduknya adalah orang Jepun, tetapi terdapat juga komuniti minoriti seperti Korea, China dan lain-lain. Budaya yang diamalkan oleh negara Jepun beraneka ragam dan mempunyai warisan budaya yang kaya. Budayanya termasuk seni bunga ikebana, upacara minum teh, seni pertahanan diri seperti judo, karate dan seni tradisional seperti ukiran kayu ataupun nokori, dan seni lukisan kesenian seperti manga, komik Jepun dan animasi Jepun. Negara Jepun juga terkenal dengan perusahaan besar seperti Toyota, Sony, Nintendo dan Panasonic. Selain itu, mereka juga mempunyai industri automotif yang berprestij tinggi dan menghasilkan beberapa kereta terkenal di dunia. Sejarah cukai pendapatan individu di Jepun telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama beberapa dekad. Pada awal abad ke-20, sistem cukai pendapatan individu belum sepenuhnya terstruktur di Jepun. Namun, pada tahun 1887, Jepun memperkenalkan pajak pendapatan bagi kelompok tertentu seperti pegawai negeri dan hanya digunakan untuk mengatasi masalah kewangan pasca perang. Selama Perang Dunia Kedua, Jepun mengenakan pajak darurat untuk membiayai perang. Namun setelah kekalahan Jepun, sistem pajak tersebut telah diubah oleh pemerintah pendudukan Amerika Syarikat. Pada tahun 1945, Amerika Syarikat menjajah Jepun dan memperkenalkan sistem cukai pendapatan individu yang lebih moden. Mereka mengubah model cukai pendapatan progresif di mana kadar cukai meningkat seiring dengan pendapatan individu. Selepas kemerdekaan Jepun pada tahun 1952, pemerintahan Jepun melakukan reformasi cukai yang penting. Cukai pendapatan individu dikaji semula dan dikenakan pada kadar yang lebih tinggi bagi mereka yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Kadar cukai pendapatan individu di Jepun telah mengalami beberapa perubahan sepanjang masa. Pemerintah seringkali membuat penyesuaian untuk mengatasi isu-isu ekonomi dan fiskal yang berkaitan dengan penuaan penduduk dan pembelanjaan sosial yang meningkat. Pada awal 2010, Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe memperkenalkan rangkaian reformasi fiskal dan ekonomi yang dikenali sebagai Abenomics. Salah satu aspek reformasi ini adalah penyesuaian kadar cukai pendapatan individu dengan tujuan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perbelanjaan pengguna. Seterusnya ialah institusi kerajaan yang menguruskan cukai di Jepun. Kumpulan Kerja Cukai Jepun yang dikenali sebagai National Tax Agency (NTA) adalah badan yang secara langsung mengendalikan pengenaan dan pengumpulan cukai di Jepun. Mereka bertanggungjawab untuk mengumpulkan cukai pendapatan individu dan syarikat serta mengawasi pematuhan cukai.
NTA memastikan bahawa individu dan perniagaan mematuhi Undang-Undang Cukai Jepun. NTA di bawah kawalan Kementerian Kewangan Jepun, MOF. MOF berfungsi sebagai pihak yang merancang dasar cukai, manakala NTA bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mengendalikan pemungutan cukai. MOF dan NTA bekerjasama secara strategik dalam menjalankan urusan cukai negara. MOF memberikan arahan dan panduan mengenai polisi cukai kepada NTA dan NTA mengikuti arahan ini dalam melaksanakan tugas pengumpulan dan pemantauan cukai. MOF juga membantu dalam menentukan jumlah anggaran untuk urusan cukai dan perbelanjaan. Pendapatan individu di Jepun merujuk kepada jumlah wang yang dikenakan ke atas pendapatan yang diperoleh oleh individu negara tersebut. Cukai pendapatan individu di Jepun dikenali sebagai shotokuze dalam bahasa Jepun. Ia merupakan salah satu sumber utama pendapatan kerajaan Jepun dan digunakan untuk membiayai pelbagai perkhidmatan awam, termasuk sistem kesihatan, pendidikan dan infrastruktur negara. Skop cukai pendapatan individu di Jepun meliputi pendapatan dari pelbagai sumber, termasuk gaji dan upah, dividen, faedah royalti dan pendapatan lain yang diterima oleh individu. Cukai pendapatan individu di Jepun adalah progresif yang bermaksud bahawa kadar cukai akan meningkat dengan meningkatnya pendapatan. Ini bermakna individu dengan pendapatan yang lebih tinggi akan dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi. Konsep cukai pendapatan individu di Jepun juga termasuk pelbagai potongan dan allowance yang boleh digunakan untuk mengurangkan jumlah pendapatan yang akan dikenakan cukai. Contohnya, terdapat potongan untuk individu yang mempunyai tanggungan keluarga, potongan untuk pendidikan dan potongan lain yang boleh membantu mengurangkan beban cukai individu. Cukai pendapatan individu di Jepun adalah penting dalam sistem cukai negara tersebut dan menjadi asas pendapatan kerajaan untuk menyokong perkhidmatan awam dan pembangunan ekonomi. Ia juga penting dalam mengekalkan keseksama sosial dan ekonomi di Jepun. Secara keseluruhannya, cukai merupakan bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap barang-barang untuk pembelanjaan negara, syarikat, perbadanan dan perseorangan. Dari sudut ekonomi, dikenali sebagai sumber daya berubah dari sektor swasta ke sektor awam. Jepun mengamalkan sistem cukai berdasarkan taksiran sendiri di mana pendapatan seseorang ditentukan sendiri, jumlah cukai mereka dengan memfailkan pernyataan cukai dan digabungkan dengan sistem cukai pengganti. Cukai itu ditolak dari gaji mereka. Pendapatan bercukai setiap individu pada asasnya merupakan jumlah pendapatan kasar mereka ditolak daripada pendapatan mereka. Kiraan jumlah cukai pula menggunakan perkiraan kadar cukai progresif bermula dari 5% hingga 45%. Tujuan kutipan cukai di negara Jepun. Yang pertama, hasil cukai digunakan untuk mentadbir dan mengurus negara. Hasil kerajaan dalam membiayai program pembangunan fizikal dan infrastruktur serta menyediakan barangan dan perkhidmatan awam antaranya pendidikan, kesihatan, keselamatan serta kebajikan sosial. Yang kedua ialah menstabilkan harga. Penyelarasan undang-undang cukai mengikut piawaian antarabangsa menggambarkan keadilan dan ketulusan sistem cukai di Jepun. Yang ketiga, agihan semula pendapatan. Sistem cukai progresif dapat mengurangkan jurang pendapatan dalam ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Seterusnya adalah klasifikasi cukai, iaitu teknik cukai. Terdapat 3 teknik cukai yang diamalkan di negara Jepun, iaitu yang pertama adalah cukai pendapatan individu, cukai perusahaan dan juga cukai penjualan. Bagi cukai pendapatan individu, ini adalah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan yang diperolehi oleh individu. Ia adalah salah satu sumber utama pendapatan kerajaan dan dikenakan secara progresif, bermaksud kadar cukai meningkat dengan meningkatnya pendapatan individu. Yang kedua, cukai perusahaan. Ini adalah cukai yang dikenakan ke atas keuntungan yang diperolehi oleh syarikat dan perniagaan. Kadar cukai perusahaan juga boleh berubah mengikut keadaan ekonomi dan juga dasar kerajaan. Yang ketiga adalah cukai penjualan. Cukai ini dikenakan ke atas pembelian barang dan perkhidmatan. Di Jepun, cukai penjualan utama adalah cukai penjualan dan perkhidmatan, iaitu GST, yang juga dikenali sebagai Shohize.
Kadar cukai penjualan boleh berubah dan berbeza bergantung kepada jenis barang dan juga perkhidmatan. Terdapat 5 asas cukai yang diguna pakai di negara Jepun. Yang pertama adalah pendapatan. Asas cukai pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diperolehi oleh individu atau syarikat setelah potongan tertentu. Yang kedua, penggunaan. Asas cukai penjualan adalah jumlah pembelian barang dan perkhidmatan yang dikenakan cukai. Ia mempunyai cukai yang bersifat umum dan terpilih. Cukai jualan dikategorikan di dalam cukai umum, manakala untuk cukai terpilih adalah seperti cukai excise, cukai import dan ekspor. Yang ketiga, perbelanjaan. Perbelanjaan juga diklasifikasikan sebagai keseluruhan jumlah penggunaan barang serta tabungan dalam tempoh setahun untuk menentukan seseorang itu mampu atau tidak untuk membayar cukai dalam tempoh tersebut. Yang keempat, urus niaga. Asas cukai yang digunakan bagi urus niaga seperti cukai jualan, cukai ekspor, duty import dan duty custom. Seterusnya adalah kekayaan. Ia merupakan nilai bersih stok terkumpul dalam bentuk pelaburan dan simpanan. Dikenakan ke atas harta, aset dan firma. Sebagai contoh, cukai boleh alih iaitu cukai jualan dan cukai tidak alih seperti cukai taksiran. Struktur kadar cukai. Yang pertama adalah kadar proporsional. Definisi proporsional ialah cukai berkadar sama atau dikenali cukai yang bersifat tetap. Kadar cukai tetap malar walaupun asas cukai meningkat dalam tempoh yang diberikan, seperti duty stamp yang kadarnya hanya 1% ke atas transaksi berjumlah RM50,000. Kadar progresif. Kadar progresif merupakan kadar cukai yang akan meningkat sekiranya asas cukai naik. Ia selalu diimplikasikan di dalam cukai individu. Jika pendapatan seseorang itu bertambah, maka cukai yang perlu dibayar juga meningkat. Seterusnya, kadar regresif. Ia sering digunakan bagi asas cukai kekayaan. Apabila asas bertambah, maka kadar cukai yang dikenakan berkurang. Ia berkesan bagi mengurangkan tolakan ke atas simpanan serta meningkatkan kecekapan. Jepun telah meningkatkan kadar cukai dari 5% kepada 8% pada tahun 2014 dan kemudian meningkat lagi dari 8% kepada 10% pada tahun 2019. Perubahan kadar cukai ini biasanya dilakukan untuk mengumpul pendapatan tambahan bagi membiayai perbelanjaan awam dan menjaga keseimbangan fiskal. Pada tahun 2004 sehingga 2012, kadar cukai pendapatan individu adalah 50%. Kadar cukai pendapatan telah meningkat kepada 50.84% pada tahun 2013 sehingga 2015. Pada tahun 2016 sehingga 2020, kadar cukai pendapatan adalah sebanyak 55.95% dan meningkat sedikit pada 2021 iaitu 55.97%. Berdasarkan jadual di atas, menunjukkan kadar cukai pendapatan dari tahun 2004 sehingga tahun 2021. Ini telah menunjukkan terdapat peningkatan pada setiap tahun dalam kadar cukai pendapatan individu di Jepun. Seterusnya ialah prinsip percukaian. Sistem percukaian yang baik perlu mengambil kira beberapa prinsip penilaian, antaranya ekuiti, kecekapan ekonomi dan keberkesanan pentadbiran. Prinsip-prinsip ini dianggap penting dan perlu ada dalam semua sistem percukaian. Prinsip ekuiti. Yang pertama, sistem tarif progresif. Sistem cukai pendapatan di Jepun dibina untuk memastikan bahawa individu dan entiti perniagaan yang mempunyai pendapatan lebih tinggi membayar cukai dalam jumlah yang besar. Ini mencapai prinsip keadilan kerana individu dan perniagaan yang lebih kaya seharusnya memberikan sumbangan yang lebih besar kepada kerajaan untuk perkhidmatan awam dan pembangunan negara.
Yang kedua ialah pengecualian dan potongan cukai. Terdapat pelbagai pengecualian potongan cukai yang bertujuan membantu individu dan keluarga dengan pendapatan yang rendah. Ini termasuk potongan untuk tanggungan keluarga dan pengecualian bagi pendapatan tertentu. Ini membantu mengurangkan beban cukai bagi golongan berpendapatan rendah dan meningkatkan ekuiti. Yang seterusnya adalah cukai atas pendapatan tambahan. Selain pada cukai pendapatan biasa, Jepun juga mengadakan cukai atas pendapatan tambahan seperti pendapatan daripada hartanah dan keuntungan modal. Ini memastikan bahawa pelbagai jenis pendapatan dikenakan cukai mengurangkan peluang pelarian cukai. Seterusnya ialah prinsip keberkesanan dalam pentadbiran cukai. Yang pertama, sistem pengumpulan cukai yang berkesan. Jepun telah melaksanakan teknologi dan proses yang canggih dalam pengumpulan cukai. Ini termasuk penggunaan e-filing, sistem pembayaran elektronik dan pelaksanaan teknologi maklumat yang canggih. Ini menjadikan pentadbiran cukai lebih cepat dan berkesan. Yang kedua, kepatuhan cukai yang tinggi. Kepatuhan cukai di Jepun adalah tinggi kerana budaya kepatuhan yang kuat. Masyarakat Jepun dan perniagaan secara amnya mematuhi undang-undang cukai dengan teliti yang menjadikan pengumpulan cukai lebih efisien. Yang ketiga, audit dan penegakan undang-undang. Jepun menjalankan audit dan penegakan undang-undang cukai yang ketat untuk memastikan kepatuhan cukai. Tindakan tegas diambil terhadap mereka yang tidak mematuhi undang-undang cukai yang membantu memelihara integriti sistem cukai dan meningkatkan pendapatan kerajaan. Yang terakhir, transparansi dan maklumat yang tersedia. Kerajaan Jepun menyediakan maklumat yang terperinci tentang undang-undang cukai, prosedur pembayaran dan peruntukan dana cukai kepada orang awam. Ini menjadikan sistem cukai lebih transparan yang membantu meningkatkan keyakinan masyarakat dan perniagaan dalam sistem tersebut. Kesan cukai terhadap kerajaan. Cukai yang dikutip oleh kerajaan Jepun memberi kesan yang besar kepada kerajaan untuk menghasilkan cukai yang diperoleh bagi perbelanjaan Jepun dalam meningkatkan infrastruktur dan fasilitasi kerajaan. Cukai membantu menyediakan sumber kewangan yang diperlukan untuk membiayai pembangunan projek-projek infrastruktur. Dengan cukai yang mencukupi, kerajaan dapat melaksanakan projek-projek pembangunan seperti pembinaan jalan raya, lapangan terbang dan lain-lain infrastruktur yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara. Hasil cukai juga digunakan untuk menyokong penyediaan barangan dan perkhidmatan awam seperti pendidikan dan kesihatan. Cukai membantu memastikan bahawa penduduk negara mempunyai akses kepada perkhidmatan ini tanpa mengenakan kos yang terlalu tinggi kepada individu. Sebahagian hasil cukai digunakan untuk menyokong program-program kebajikan sosial. Ini termasuk bantuan kewangan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Cukai adalah sumber penting untuk menyediakan sokongan kewangan kepada individu atau keluarga yang memerlukan. Cukai juga membiayai pasukan keselamatan negara seperti tentera dan polis. Ini penting untuk menjaga kedaulatan negara dan keselamatan rakyat. Cukai membolehkan kerajaan menyediakan sumber yang mencukupi untuk melindungi negara daripada ancaman dalaman dan luaran. Cukai boleh digunakan untuk mengawal inflasi dan menjaga keselamatan ekonomi. Melalui cukai, kerajaan boleh mengawal pengeluaran dan penggunaan dalam ekonomi yang dapat membantu mengelakkan masalah ekonomi yang tidak diingini. Jadual di atas menunjukkan perbelanjaan kerajaan Jepun dari tahun 2020 sehingga tahun 2023. Kerajaan Jepun telah menggunakan hasil cukai pendapatan yang diperoleh dalam membelanjakan untuk pertumbuhan dan kemajuan negara. Kesan cukai terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan rajah di atas, seramai 67,230 orang yang terlibat dalam ekonomi. Namun, hanya seramai 22,950 orang yang telah memfailkan cukai pendapatan individu. Seramai 13,330 individu telah memfailkan tuntutan pembayaran balik cukai. Pada tahun 2020, menurut laporan agensi kerajaan Jepun, purata hasil cukai KDNK Jepun menurun iaitu 19% berbanding purata OECD sebanyak 24%. Walaupun peratusan KDNK berada di bawah purata pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi, dasar dan sistem cukai boleh mempengaruhi keadaan ekonomi, demografi dan keutamaan politik. Cukai pendapatan progresif bertindak sebagai penstabil turun naik ekonomi. Namun semasa kemelesetan ekonomi, kutipan cukai menurun lebih daripada KDNK.
Sistem cukai progresif yang digunakan oleh Jepun meningkatkan kadar cukai pendapatan individu seiring dengan jumlah pendapatan yang diterima dan memberikan kesan ke atas tingkah laku pengguna. Jepun menghadapi masalah demografi apabila populasi semakin tua dan penurunan kadar kelahiran telah menjejaskan hasil cukai pendapatan individu bagi jangka masa panjang sehingga berlaku penurunan kutipan cukai dan tidak mencukupi bagi memenuhi keperluan kerajaan untuk mentadbir dan membangunkan negara Jepun. Perkembangan ekonomi juga dipengaruhi oleh penerimaan politik melalui reformasi cukai yang mana kerajaan membuat keputusan untuk rakyat. Contoh semasa Parti Sosialis dan Komunis memerintah, mereka membenarkan firma membangunkan perniagaan tanpa kebimbangan mengenai peraturan kerajaan dasar cukai yang berubah. Kesannya berlaku pembaharuan mengikut situasi semasa namun terdapat kebimbangan keutamaan politik melebihi kepentingan rakyat. Ekonomi negara Jepun turut terjejas semasa pandemik COVID-19. Ekoran krisis ekonomi global disebabkan oleh wabak ini sehingga menjejaskan pendapatan individu dan secara tidak langsung turut menyumbang kepada kekurangan hasil kerajaan. Kesan cukai terhadap masyarakat. Pertama, membina infrastruktur dan pembangunan fizikal. Cukai yang dikumpulkan untuk pembinaan infrastruktur dan pembangunan fizikal boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Projek-projek ini mencipta pekerjaan dan peluang perniagaan yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan rakyat dan aktiviti ekonomi. Kedua, penyediaan perkhidmatan awam. Melalui cukai, kerajaan menyediakan perkhidmatan awam seperti pendidikan dan kesihatan kepada penduduk. Ini penting kerana tenaga kerja yang berkualiti dan sihat adalah aset penting dalam pembangunan ekonomi. Cukai yang digunakan untuk pendidikan juga dapat menyumbang kepada peningkatan kemahiran dan inovasi dalam tenaga kerja. Ketiga, penyokong kebajikan sosial. Cukai yang digunakan untuk program-program kebajikan sosial boleh membantu mengurangkan ketidakseimbangan sosial dan kemiskinan. Ini dapat meningkatkan produktiviti tenaga kerja dan mengurangkan beban sosial yang mungkin merencat pertumbuhan ekonomi. Keempat, menjaga keselamatan negara. Penggunaan cukai untuk menyokong pasukan keselamatan negara dapat membantu menjaga kedaulatan negara dan kestabilan politik yang boleh memberi sokongan kepada pertumbuhan ekonomi dalam jangka masa panjang. Akhir sekali, kawalan inflasi dan kestabilan ekonomi. Cukai yang bijak dapat membantu mengawal inflasi dan mengekalkan kestabilan ekonomi. Dengan mengurangkan permintaan ekonomi yang berlebihan melalui cukai, kerajaan dapat mengelakkan kenaikan harga yang tajam dari krisis ekonomi yang merugikan. Secara kesimpulannya, sistem cukai yang dilaksanakan bagi sesebuah negara tidak lain tidak bukan adalah untuk menjana hasil pendapatan negara. Pendapatan dari cukai digunakan untuk membiayai perbelanjaan awam termasuk pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan banyak lagi. Selain itu, sistem cukai di Jepun digunakan untuk mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi dan meletakkan lebih banyak beban cukai ke atas individu atau keluarga dengan kekayaan yang lebih tinggi. Sistem cukai Jepun seperti di kebanyakan negara lain dirancang dengan teliti untuk mencapai pelbagai matlamat ekonomi, sosial dan politik yang berbeza. Ini adalah alat penting di dalam menguruskan perekonomian dan menjana pendapatan bagi kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan awam yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Arigato.